ahoy, hoi, hoi, ahoy, hoi, hoi, ahoy. Kami nak ajar sedikit sebanyaklah macam mana nak jadi pembangkang yang baik dan berfungsi. Yang ini saya nak sebut kepada Azmin, kepada Muhyiddin, kepada kawan-kawan dalam PAS. Kami lama jadi pembangkang, daripada pembangkang sampai kami menang jadi kerajaan. Kami nak ajar sedikit sebanyaklah, berkongsi pengalaman macam mana nak jadi pembangkang yang baik dan berfungsi. Satu tugas pembangkang, bila kita kata mengawasi peranan dan juga prestasi kerajaan, pertama ialah tengok dia buat kerja. Kalau ada penyelewengan, kamu bawa penyelewengan itu, kamu dedahkan, kamu buat laporan polis, kamu serang, bawa sehingga penyelewengan itu berhenti. Itu tugas pertama sebagai pembangkang. Tugas kedua pembangkang ialah bila tengok ada masalah, tengok cara kerajaan mengatasi masalah itu. Kalau kamu rasa cara itu tidak kena, tidak berkesan, salah, kamu kena bawa alternatif, pandangan lain macam mana kamu akan selesaikan masalah. Kalau kamu kata harga barang tinggi, macam mana kamu nak selesaikan masalah harga barang tinggi? Kalau kamu kata kerajaan tidak boleh mengawal atau mewujudkan peluang pekerjaan, ceritalah kepada rakyat macam mana kamu nak buat. Baru saudara-saudari, pengundi-pengundi boleh buat keputusan yang lebih bermaklumat. Sebab kita tak nak yang berlaku ialah keputusan rakyat itu adalah berdasarkan emosi semata-mata. Emosi ni tak bawa kita ke mana-mana. Dan mana-mana parti yang kerjanya bila berkempen nak masuk pilihan raya, dia main emosi saja. Kalaupun dia menang pilihan raya, saudara-saudari, negara itu akhirnya akan kecundang. Saya tak cakap kosong, sebab yang ini dah berlaku kepada United Kingdom. Kalau saudara-saudari yang mengikuti perkembangan antarabangsa ingat, tahun 2010, 11, 12 dahulu, antara perbalahan besar di negara United Kingdom ialah kedudukan UK di dalam kesatuan Eropah, yang orang duk sebut Brexit. Parti di sebelah kanan, parti konservatif, masa itu dia ambil pendekatan aliran kanan. Dia tak banyak beza dengan yang PN duk main sekarang ni lah. Soal emosi, kalau kita kekal dalam kesatuan Eropah, maka pendatang asing akan datang. Kalau kita duduk dalam kesatuan Eropah, lagi ramai nanti orang minoriti yang beragama Islam ini, nanti lagi banyak masjid keliling kita. Jadi akhirnya, yang di sebelah kerajaan, yang di sebelah lawan masa itu, termasuklah parti buruh, mereka mempertahankan kita kena duduk dalam kesatuan Eropah ini kerana nanti ekonomi negara UK bergantung kepada mereka berada di dalam satu pasaran tunggal kesatuan Eropah. Saudara-saudari semua tahu apa yang berlaku. Sentimen dan emosi itu dimainkan berkali-kali bahawa kalau kita tak keluar daripada kesatuan Eropah ini, maka hancurlah kita. Tak keluar kesatuan Eropah, pendatang makin ramai. Mak Saleh tak ada dah. Kita akan merempat di negara kita sendiri. Benda yang biasa kita dengar di Malaysia sekarang. Bukan Malaysia je main ayat macam ni, Mak Saleh pun main juga. Akhirnya, bila dibuat referendum, memang betul rakyat yang termakan dengan emosi pada ketika itu mengambil pendirian untuk keluar daripada kesatuan Eropah. Saudara-saudari tahu apa yang berlaku selepas UK keluar daripada kesatuan Eropah. Keadaan ekonomi UK antara yang paling teruk sekali di antara negara-negara maju. Mereka dah bertukar berapa? Saya pun dah lupa kira berapa Perdana Menteri. Daripada David Cameron tukar kepada Theresa May. Daripada Theresa May tukar kepada siapa Mamat tu? Boris Johnson. Daripada Boris Johnson tukar kepada Perdana Menteri yang perempuan yang pegang rekod sebagai Perdana Menteri paling singkat dalam sejarah dunia, 42 hari. Nama dia apa? Tak ada orang ingat pun nama dia. Yang keempat, dan sekarang yang ada ni Rishi Sunak. Dalam tempoh lebih kurang 5 tahun, 6 tahun saja mereka bertukar 5 Perdana Menteri. Masalah ekonomi tak selesai. Dan sekarang ini bila ditanya balik kepada penduduk UK, rata-rata kata kami menyesal. Kalaulah kami dulu tidak emosi, kami buat keputusan secara bermaklumat, berfakta, kami tengok, kami sudah tentu tidak buat keputusan untuk menyokong mereka yang bermain emosi untuk bawa UK keluar daripada kesatuan Eropah. Tapi nasib sudah jadi bubur. Bila berlaku krisis perang di Ukraine, bila berlaku krisis harga tenaga, negara mana yang harga elektrik, harga gas paling tinggi naik? UK. Bila berlaku krisis ekonomi akibat COVID, negara mana yang paling terkesan di Eropah? UK. Sebab keputusan yang berdasarkan emosi yang dibuat oleh rakyat pada ketika itu tidak disandarkan kepada fakta, kepada ilmiah, kepada perbandingan yang betul. Kita ada dua pilihan, saudara-saudari. Satu, untuk saudara-saudari ikut emosi, terutamanya yang Melayu, yang muda. Sekarang dah terbalik dah, Amin. Dulu masa kita jadi pembangkang daripada 1998, yang banyak sokong
PKR lah dan juga parti-parti pembangkang pada ketika itu adalah yang muda. Sekarang dalam PRU yang lepas dia dah terbalik. Sebenarnya yang banyak sokong kepada Perikatan Nasional sekarang ni di kalangan orang Melayu, dia lebih di kalangan orang muda. Kalau umur itu 30 tahun ke atas, dia memang banyak yang menyokong Pakatan Harapan. Paling mengejutkan termasuk di Negeri Sembilan, yang banyak sokong Pakatan Harapan di kalangan orang Melayu ini adalah yang berumur 60 tahun ke atas. Mereka dapat merasakan sendiri cabaran-cabaran. Mereka boleh nampak bahawa ada benda yang perlu diperbetulkan dan kita kena cari kaedah baru. Sebab itu saya ulang malam ini, saya nak ambil masa untuk bagi perbandingan. Kalau ini masalahnya yang dihadapi negara dan rakyat, apa yang sedang dibuat dan bagaimana pendekatan Kerajaan Perpaduan, PH, BN dan rakan-rakan yang lain, apa cadangan pembangkang Perikatan Nasional untuk selesaikannya. Menurut berita, walau apapun result ku terima dan ucaplah tidak.